Ini adalah PRN Johor demi kuasa ataupun rakyat. Jadi ini adalah topik yang terakhir yang kita akan bincang pada malam ni. Jadi saya mulakan soalan macam ni, Datuk. Apakah justifikasi kerajaan negeri Johor untuk melakukan PRN ini? Kalau kita melihat Sarawak dulu, tempoh pentadbiran dia telah habis. Dilanjutkan oleh darurat, tetapi dah habis, selepas itu mesti diadakan. Justifikasinya adalah tempoh habis. Di Melaka pun sama lah tu. Apabila kerajaan yang memerintah tidak lagi mempunyai majoriti, lalu pilihan apa yang mereka ada selain daripada mengadakan pilihan raya kecil, pilihan raya negeri. Datuk, dalam kes Johor, saya difahamkan sekarang masih lagi kerajaan menguasai 28 kursi, pembangkang 27 kursi, masih lagi mempunyai majoriti dengan speakernya daripada pembangkang. Datuk, apakah justifikasi pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Johor, Datuk? Saya lihat tidak ada justifikasi, melainkan hanya yang ada, kalau itulah justifikasinya, ialah gila kuasa. Kamu dah berkuasa, kamu dah ada kuasa, lalu nakkan satu kuasa yang lebih besar. Satu kursi perbezaan. Apa masalah? Di sini kehebatan almarhum Tok Guni Aziz. Tok Guni Aziz memerintah Kelantan, berbeza satu kursi. Bukan saja satu kursi, Datuk. Berapa undi? Tak sampai sekatul. Ya, yang satu kursi. Yang satu kursi itu. Hanya kecil saja yang menang tu. Tapi isunya dalam kerajaan itu hanya satu kursi. Dia boleh mentadbir negeri sampai kepada penghujung diadakan pilihan raya. Dengan satu kursi. Dengan satu kursi. Ini keistimewaan, kebolehan yang ada kepada Tok Guni Aziz. Ini saya kena akui. Saya kena akui. Maknanya ini yang sepatutnya dilihat. Sepatutnya mereka harus belajar macam mana Tok Guni Aziz tidak pergi kepada membubarkan parlimen oleh kerana sini payah kita nak mentadbir, kita tidak ada majoriti, keadaan tak stabil dan sebagainya. Dia memerintah dengan baik. Tak ada masalah. Ini saya fikir satu benda yang sangat mengecewakan saya lah. Apabila mereka lebih kepada mengikut arahan daripada pimpinan-pimpinan UMNO di peringkat atasan yang nak supaya Johor dijadikan satu test case lagi selepas daripada Melaka, untuk memaksa memberikan tekanan kepada Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen dalam jangka masa yang lebih awal. Ini saja untuk mereka memberikan tekanan. Apatah lagi saya percaya bahawa tekanan itu akan berlaku kalau mereka menang di Johor. Apatah lagi mereka sudah tentu pasti dalam keadaan Presiden UMNO hari ini diperintah untuk bela diri dengan 47 pertuduhan. Bela diri bermakna bahawa apa? Bila mahkamah memutuskan bahawa dia kena bela diri, maknanya mahkamah berpuas hati, ada kes, ada prima facie, ada kes kat atas dia, hang kena jawab yang mahkamah, ada kes. Maknanya siasatan yang dibuat oleh SPRM, oleh pihak polis, SPRM dan peguam negara dan sebagainya, melihat bahawa ada kes, maknanya berat kes yang mereka bawa itu. Bukan satu kes lah tu, 47 kes. Itu sebenarnya isunya pecah mana. Ini berat seorang Presiden UMNO yang nak sign tanda tangan calon untuk pilihan raya di Johor ni, ialah orang yang kena jawab isu pecah amanah, isu salah guna kuasa, isu pengubahan wang haram. Ini berlaku. Jadi ini mereka nak jadikan Johor sebagai medan untuk beri tekanan kepada Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri dalam keadaan yang macam ni, maknanya dia sebagai seorang Perdana Menteri yang cukup lemah. Sebab itu dia tak boleh nak mentadbir. Dan inilah jenayah yang cukup besar. Akibat daripada jenayah langkah syaratan yang telah merosakkan negara kita. Ini jenayah yang dilakukan oleh Tan Sri Mahidin dengan kumpulan dia yang membawa kepada PAS dan UMNO bersama, dan akhirnya porak-poranda negara. Ini menunjukkan ketidakstabilan politik. Datuk, sangat jelas rakus kuasa, Datuk. UMNO, Presiden UMNO. Dikala kalau nak tunggu
PRU contohnya dalam tempoh tak mungkin setahun, mungkin tak sampai setahun. Dikala kes-kes COVID juga, Datuk, semakin meningkat hari ini. Dikala itu dia membelakangi kesemuanya itu hanya kerana rakus kuasa mereka melaksanakan PRN Johor, Datuk. Ya, sepatutnya kalau mereka bersabar, MOU meletakkan bahawa kerajaan tidak akan membubar parlimen sehingga bulan 7. Ya. Iaitu selepas daripada kerajaan parlimen kerajaan membentang dan akhirnya parlimen meluluskan Akta Lompat Parti untuk nak menghalang. Ya. Jadi selepas itu kita dalam MOU itu membuat anggaran bulan 7 selesai. Dan digazetkan dan boleh dilaksanakan. Kalau berlaku akan berlaku satu keadaan di mana akan pilihan raya semula dan sebagainya. Jadi ini apa masalah masa begitu cepat berlalu. Kalau kita nak tunggu sampai bulan 7, apa masalahnya? Apa masalahnya kan yang pemimpin-pemimpin UMNO nak sangat pilihan raya segera di Johor, walaupun kita tidak mengganggu, walaupun kita hanya ada 27, dia ada 28, kita tak ganggu. Kita tidak ada masalah dengan hak kerajaan. Kita tak ada masalah demi kepentingan negara. Kenapa? Kerana kita menghayati apa yang dititah oleh Kebawah Tuan Kui di-Pertuan Agong, iaitu dia nak pastikan kestabilan. Lalu kita terjebakkan dalam bentuk MOU dan di Johor walaupun tidak ada MOU tetapi kerjasama kita sangat baik. Kita memberikan kerjasama yang sangat baik demi untuk menstabilkan politik. Kenapa? Kerana kita nak kita memberikan tumpuan kepada bagaimana kita nak bina negeri, nak bina negara, membina rakyat, membangunkan rakyat, mengeluarkan rakyat daripada pandemik COVID-19 dan juga keluar daripada masalah kesesakan kehidupan ini. Ya, Datuk. Datuk, kita melihat kerakusan kuasa Zahid dan UMNO tadi, Datuk. Bukan sahaja dia rakus kerana dia akan berhadapan dengan pemilihan, kalau tak silap saya bulan 11 nanti, untuk memastikan orang Perdana Menteri, orang Ismail Sabri ini nanti akan dicantak. Satu. Yang kedua, di Johor juga ada Presiden bersatu. Ada Tan Sri Muhyiddin. Adakah Datuk nampak PRN Johor ni dia nak tembak dua-dua ni sekali? Nak tembak Perdana Menteri dan juga nak tembak Muhyiddin, Datuk? Ya, sudah pasti bagi saya bahawa ini adalah agenda yang tersembunyi. Mereka nak membunuh karier politik pada orang tertentu, karier politik Tan Sri Muhyiddin dalam konteks Johor, dan kemudian nak memaksa memberikan tekanan kepada Mahir Sabri untuk membubarkan parlimen bagi diadakan pilihan raya umum bagi peringkat seluruh negara. Itu pilihan raya pangkat parlimen, dan ini akan membolehkan supaya sudah pasti Sabri bukan lagi calon Perdana Menteri kalau dimenangi oleh UMNO dan Barisan Nasional. Sudah pasti calon Perdana Menteri itu mungkin kalau dibuat sebelum selesai kes 47 pertuduhan ini, mungkin dia masih layak untuk menjadi Perdana Menteri. Dia masih layak untuk jadi Perdana Menteri. Kalau sebelum selesai kes Zahid umpamanya, dia mungkin ada kelayakan. Sebab itu kalau kita lihat hari ini laporan mengatakan Datuk Najib sedang berusaha untuk menangguhkan Mahkamah Federal punya persidangan ini untuk membolehkan dia mendapat khidmat daripada Queen Counsel. Jadi ini usaha untuk nak delay dan mencari jalan bagaimana penyelesaian, dan mungkin itu akan memberikan tekanan kepada Ismail Sabri untuk campur tangan bagi memastikan supaya mereka ini bebas daripada kes-kes mahkamah. Ya, Datuk. Johor sekarang